Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani rahimahullahu ta'ala, wasyu'batu at-tasi'atu wal khamsuna, dan bermula cabang yang ke-59 ialah ta'atul abdi li sayyidihi li sayyidil abdi. Khabar ta'at oleh hamba akan sayyidnya, penghulunya, penghulu hamba. Jadi syu'bah mubtada, at-tasi'atu wal khamsuna sifat, waw tu istinaf, ta'atu tu khabar, al-abdi mudhafun ilaih, li sayyidihi jar majrur, hi mudhafun ilaih. Jadi yang seterusnya ialah ta'at kepada penghulu. Seorang hamba sahaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan ketaatan dia kepada penghulunya. Ala qadri taqatih, atas qadar kemampuan. Ta'at tu atas qadar kemampuan. Ala muta'alliq, ta'atu muta'allaq. Ta'at tu atas qadar kemampuan. Qadri jar majrur, at-taqati mudhaf ilaih. Fima, ta'at tu pula fima laisa bima'siyatin, pada barang yang pada perbuatan, pada perkara yang laisa, yang bukanlah ia perkara tu bima'siyatin, maksiat. Bahawa tu zaidah, maksiatin khabar laisa, dhamir mustatir laisa itu isim laisa kembali kepada ma. Jadi dia perlu taat kepada kepada penghulunya itu selama mana itu bukannya dikategorikan sebagai perbuatan ataupun arahan maksiat. Arahan apa? Arahan maksiat. Kemudian dia pun kata, wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Umar ataupun kita panggil sebagai Ibnu Umar lah. Waw istinaf an abdi jar majrur, an abdi jar majrur, Allahi mudhafu ilaih, ibni itu badal bagi abdi, Umara mudhafu ilaih. Umara sebab dia mamnu min sarf, isim alam lagi pula al-adlu. Dia kata radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan meridailah oleh fa'il Allah daripada keduanya, daripada Abdullah dan Umar. Dua-duanya Islam.
An Rasulillah ay hala kauni Abdillah, hal keadaan Abdillah itu naqilan ataupun rawiyan, meriwayatkan ia daripada Rasulullah. Jadi an tu ta'aluk suatu mahzuf sifat hal bagi Umar, hal bagi Abdullah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasuli jar majrur, Allahi mudhafu ilaih. Dia kata innal abda, sesungguhnya hamba itu, innal abda idza nasaha, sesungguhnya hamba itu, innal abda isim anna, isim inna, idza nasaha li sayyidihi, apabila idza nasaha, apabila setia ia hamba, li sayyidihi, bagi penghulunya, penghulu hamba. Setia mana tak lari pada hamba kan hukum haram. Lari pada hamba seperti isteri lari pada suami tanpa kebenaran, maka hukum dia haram. Sama jugalah hamba dia lari daripada suami dia, maka hukum dia adalah haram. Dia kata kalau dia setia kepada kepada penghulunya, wa ahsana ibadata rabbih, dan memperbaiki ia hamba tadi. Hamba ni bukan hamba Allah Ta'ala ni hamba sungguh ni. Memperbaiki, membaik ia hamba, akan maf'ulun bih ibadata rabbih, akan ibadat kepada Tuhannya, Tuhan hamba. Rabbi jar mudhaf ilaihi, mudhaf ilaih, ibadata maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Falahu, jawab bagi idza, jumlah tu jadi khabar al-abda. Falahu, maka baginya, bagi hamba tu, ajruhu, falahu ajruhu marrataini. Falahu ajruhu, ajru mubtada muakhar, hu mudhaf ilaih, lahu ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam. Falil abdi, maka bagi hamba itu pahalanya, pahala hamba. Marrataini, dua kali ganda. Marrataini, dua kali ganda. Jadi kalau dia tu setia kepada hak penghulu dia, makna taat kepada penghulu dia, tidak lari daripada penghulu dia, tidak keluar rumah melainkan dengan izin penghulu dan sebagainya, dan dia dari sudut Allah Ta'ala pula dia memperbaiki ibadat dengan betul dan sebagainya, maka hukum dia maka dia tu dapat pahala dua kali ganda. Pahala berbuat baik dengan hamba satu, pahala buat baik dengan Allah Ta'ala satu. Wa ma'na nushi boleh lakukan. Wa ma'na nushi, dan bermula makna an-nushi. An-nushi makna bersikap setia tadi. Bermula makna nushi itu khabar al-ikhlasu was-sidqu fil amali. Ialah ikhlas, ataf, was-sidqu, dan benar. Ikhlas dan benar fi ta'alluq satu mahzuf, hal bagi ikhlas dan sidq, ay hala kaunil ikhlasi was-sidqi sabitaini, sabit keduanya, fil amali, pada amal. As-sidqu fil amal wal ikhlasu fil amal. Jadi dua-dua tu ada pada seseorang, maka dia panggil an-nushi, orang yang setia, orang yang tulus dah. Dia panggil tulus setia. Orang yang tulus setia ada apa? Ada ikhlas, ada as-sidqu fil amal. Bukan amal kerana orang lain, bukan amal kerana nak sesuatu pada dunia dan sebagainya. Habis. Faqaulun nazimi, maka bermula perkataan nazim. Kataan nazim dia tu, dia kata dulu laqin ke? Liqinnika. Liqinnika tu dia kata gitu tu. Al-qinnu, bermula qin itu mubtada kedua. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar bagi mubtada kedua. Ar-raqiqu, adalah ar-raqiq, hamba lah. Jumlah tu jadi khabar. Qawlu tu mubtada, wa huwa wudah an-nazimi mudhafu ilaih, liqinnika tu maqul qaul. Itu. Maka fayutlaqu qinnu, maka diitlaqkan, disebutkan akan qin itu bilafdhin wahidin al-wahidi, dengan lafaz yang satu atas lafaz satu yang lain. Maknanya apa?
maknanya sama. Maka disebutkan, bukan makna sama ni. Fayutlaqu, maka diitlaqkan akan akan alqin itu bilafdhin wahidin 'ala al-wahidi wa ghairihi. Itu. Maka diitlaqkan akan dia akan qinnun. Qinnun naib fa'il kembali kepada qinnun. Diitlaqkan disebutkan akan qinnun itu bilafdhin wahidin, dengan lafaz wahid. Lafaz wahid ni lafaz mufrad. Lafaz mufrad. Dengan bilafdhin mufradin. Itu. Dengan lafaz yang satu ini lafaznya mufrad, qinnun. Qinnun tu mufrad. Tapi itlaq tu alal wahidi, atas mufrad, wa ghairihi wa ghairil wahid, dan atas selain daripada mufrad, maknanya jamak. Jadi perkataan qinnun boleh bawa kepada mufrad, boleh bawa pada jamak. Perkataan itu al-qinnu. Tu. Fayuqalu, maka dikatakan, ai fil lughatil arabiyyah, pada bahasa Arab, abdun qinnun. Dikatakan pada abdun tu qinnun. Wa abidun qinnun. Dan hamba yang banyak juga dia panggil qinnun. Tu maksud qinnun itu disebutkan pada wahid iaitu mufrad, dan disebutkan pada selain wahid iaitu jamak. Dia qinnun tu boleh pergi belakang lah, jamak boleh, mufrad pun boleh. Itu dari sudut bahasa. Wa qawluhu wa qawlun nazimi, dan bermula perkataan nazim. Kata nazim apa tu? Wa'allaman. Wa'allaman. Wa'alliman. Wa'alliman. Allama yu'allimu. Allim. Ngajar. Bukan allaman. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Dia buat fi'il amal tu berdasarkan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Jadi alliman. Alliman. Allama yu'allimu. Buang ya, majzumkan belakang, matikan belakang, jadi alim. Tambah nun taukid khafifah, alliman. Begitu. Jadi wa'alliman tu binunit taukidi khabar ay sabitun. Sabit ya binunit taukidil khafifati, dengan nun taukid yang, nun tu yang khafifah, yang tidak ada sabdu lah, ringan. Binuni jar majrur at-taukidi mudhafu ilaih, al-khafifati sifat nun. Qawlu mubtada'hu mudhafu ilaih, wa 'alliman tu maqul qabil qaul. Wa qawluhu, dan bermula perkataan nazim, apa dia? Tu maqul qaul. Wa ita'atus sadati, dan mentaatilah hamba itu akan penghulu-penghulu. Huwa bermula dia qauluhu tu min ay sabitun. Sabit ya, huwa tu mubtada thanin. Min ta'alluq satu mahzuf, khabar bagi mubtada thanin, jumlah tu khabar bagi qaulu. Gitu. Min ay sabitun, sabit ya, ita'atu sadat tu min idhafatil masdari li maf'ulil masdar, daripada idhafat masdar kepada maf'ul. Itu kita dah bincang malam. Idhafatil masdari, idhafatil masdar pun adhafa yudhifu idhafatan. Idhafatul masdar pun itu juga idhafat masdar kepada maf'ul. Kataan idhafatil masdar sendiri itu pun idhafat masdar kepada maf'ul. Jadi perkataan ita'atus sadat, dia kata idhafat masdar kepada maf'ul. Hak tu selalu kita main, tak ada masalah lah. Sebab dia masdar ata'a yuti'u ita'atan, mentaati akan penghulu lah. Jadi mentaati akan, maka dia idhafat masdar kepada maf'ul. Gitu ya. Fasadatu, maka bermula as-sadat itu bil alifi ay sabitun ay falafzus sadat, maka bermula lafaz sadat itu bil alifi ay sabitun, bil alifi dengan alif. Sadat, dat belakang tu. Kalau mufrad as-sadatu, gitu. Itu jam'u sayyidatin. Itu jamak bagi sayyidah. Jam'u tu kita boleh buat sebagai khabar kedua boleh, ataupun khabar mubtada mahzuf. Ai huwa bermula dia lafzus sadat, itu
jam'u sayyidatin. Ialah jamak bagi lafaz mufrad sayyidah. Sayyidah lah, satu penghulu. Okey, sayyidah tu pula, tadi bita'i ta'nifi. Bita'i bukan bitahi. Kalau sini dengan ha, bukan ha. Bita'i ta'nifi dengan ta ta'nif. Sayyidah. Ai hala kauni sayyidah, hal keadaan sayyidah itu bita'i ta'nifi dengan ta ta'nif, ataupun sayyidatin jam'u sayyidatin, kainatin boleh juga sifat. Yang adalah ia sayyidah itu bita'i at-ta'nifi dengan ta ta'nif, sayyidah. Ta'i jar majrur, at-ta'nifi mudhaf ilaih. Wa dhalika isyaratun ila annahu la farqa baina kauni sayyidi rajulan aw imra'atan. Tu. Kenapa dia sebut sayyidah? Mana penghulu perempuan saja ke? Maka dia pun sebut wa dhalika lafzu sayyidah bita'ni it-ta'nifi. Itu. Wa dhalika sayyidah. Dan bermula demikian sayyidah itu bita'i ta'nif. Khabar isyaratun, mengisyarat ia dhalika ila annahu, ila ta'alluq pada isyarat. Isyarat ila annahu, kepada bahawasanya sya'an. La farqa, jumlah tu khabar anna. La farqa isim la lila fil jinsi. Baina ta'alluq satu masuk khabar la lila fil jinsi taqdiruhu sabitun. Tidak ada farak, tidak ada perbezaan sama sekali sabit ia farak baina kauni sayyidi, antara keadaan penghulu itu rajulan, lelaki. Rajulan khabar kaun, as-sayyidi mudhafu ilaih lah. Kauni selepas baina tu jadi mudhafu ilaih. Baina kan dharaf. Keadaan saya itu lelaki, rajulan khabar kaun, nisbah beramal, awi mura'atan, ataupun perempuan, ataf kepada rajul. Mana itlaq sayyidatun, dia boleh bahasa lah. Kalau nak kata lelaki, sayyidun boleh, sayyidatun boleh. Soalan gitu lah. Zuhir ibarat gitu. Mana dia pakai sadat, jamak bagi sayyidah, isyarat kepada boleh balaka sayyidah tu boleh pergi pada lelaki, boleh pergi pada penghulu perempuan. Tu. Wasayyidu, dan bermula penghulu itu huwa, ialah, itu dhamiru faslin khabar, al-maliku, ialah pemilik, hulu lah. Wa amma sayyidu al-mudhakkaru, tu. Dan ada pun bermula sayyid yang lelaki, mudhakkar, yang lelaki. Al-mudhakkar tu sifat sayyid, as-sayyidu mubtada'. Fayujma'u, jumlah tu khabar, jawab lagi pula khabar. Fayujma'u, maka dijamakkan akan dia, akan sayyid mudzakkar dijamak ala sadatin, atas perkataan sadah. Jadi sadah ni, mana sadah ni dia punya jamak untuk lelaki. Jadi kalau sadat, dia punya mufrad dia sayyidah, bukan sadah. Jadi kita boleh fawaid lughah hari ni. Jadi sadah pun jamak, sadat pun jamak. Sadat jamak bagi sayyidah. Tapi kalau sayyid yang lelaki itu jamak dia sadah. Sadah Syafi'iyah contoh. Sadah Asy-Syafi'iyah. Sadah Asy-Syafi'iyah. Para penghulu ulama mazhab Syafi'i. Jadi as-sayyid lah. Dia punya mufrad dia sayyid. Jamak dia sadah. Kalau sayyidah jamak dia sadat. Tapi itlaq sadat di sini ialah kena kepada penghulu lelaki dan juga perempuan, bukannya perempuan saja. Itu. Min ghairi alifin, tanpa alif. Alifin mudhaf ilaih, ghairi jar majrur. Bukannya sadat. Bukannya dengan alif yang selepas dal, tak ada. Selepas dal tak ada alif. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya nazim. Apa lagi perkataan dia? Abdan. Kataan abdan, hamba tu. Maf'ulun khabar. Ialah maf'ul sifat. Muqaddamun. Maf'ul yang didahulukan. Maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam bagi siapa? Litalzamu. Maf'ul muqaddam bagi talzamu. Maf'ul muqaddam bagi
talzamu. Jadi talzamu ay talzamu ita'atus sadati abdan. Begitu. Melazimilah oleh taat kepada penghulu akan hamba. Begitu. Jadi talzamu dhamir mustatih huwa ia kembali kepada ita'ah lah begitu. Kalau abdan tu dia maf'ulun bih. Tu. Jadi talzamu ita'atus sadati abdan. Wajiblah, lazimlah oleh mentaati penghulu itu akan hamba. Gitu. Maf'ul muqaddar. Wal qawluhu, dan bermula perkataan nazim talzamu tu khabar. Khabarun li qawlihi wa ita'atu. Khabar bagi perkataannya wa ita'atu. Tu. Jadi ita'atu tu mubtada. As-sadati mudhafu ilaih. Abdan maf'ul muqaddar. Talzamu tu khabar. Kalau sesuai wa ita'atu sadati talzamu abdan. Bermula mentaati akan penghulu-penghulu itu, melazimi ia mentaati penghulu akan hamba. Begitu. Habis selesai untuk hamba. Qala an-nazimu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Telah berkatalah oleh fa'il nazim, iaitu Syekh Al-Malibari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Malibari kata apa? Wahfaz huquqal ahli wal awladi anfiq wa'allimhum fadhaka muhattamu. Wahfaz, dan jagalah oleh kau. Fa'il amar. Jaga huquqal ahli, akan hak isteri. Ataf wal awladi, dan anak-anak. Ataf pada ahli. Anfiq, anfaqa yunfiqu. Jadi rubai, bila rubai anfiqu, buang ya anfiq. Gitu. Anfiq, hendak nafkahlah oleh engkau. Wa'alimhum, dan hendak mengajarlah oleh engkau akan mereka itu maf'ul bih, akan al-ahli wal aulad, anak dan isteri. Fadhaka al-infaq wa ta'lim, itu muhattamu, khabar wajib iyo. Itu yakni wasyu'batu sittuna, bermula cabang yang ke-60 ialah khabar hifdhu huquqiz zawjati wal auladi, menjaga akan hak-hak isteri dan anak-anak. Hifdhu huquq itu idhafah masdar kepada maf'ul. Huquq az-zawjati idhafah bermakna lam. Hak-hak bagi zauj, ataf dan anak-anak. Gitu. Ini gunakan hak lah pula. Jadi wajib dia menjaga hak-hak isteri dan hak-hak sebagai hak-hak anak. Ini bagi orang yang bakal kahwin lah. Jadi kalau tidak mampu untuk menunaikan hak-hak isteri dan hak anak-anak, jangan kahwin. Begitu saja. Fayajibu 'ala ar-rajuli nafaqatu zawjatihi zawjatir rajul. Maka wajib muta'alliq atas seorang lelaki, yakni suami. Sangkut ke? Sangkut kan? Sebab di luar ni tengah hujan sikit. Kalau sangkut tu, kalau contoh ada benda sangkut yang tak dengar perkataan tu, boleh komen lah, kita ulang balik lah. Jangan lama kan? Komen segera. Sebab luar ni tak hujan, tapi macam gelap-gelap sikit. Tapi kat atas ni biasa okey dah. Tengok full bar. Ni untuk orang yang nak berkahwin. Fayajibu 'ala ar-rajul nafaqatu zawjatihi zawjatir rajuli. Wajib atas seorang lelaki, itu suami itu, oleh fa'il nafqah isterinya, rajul. Nafaqatu zawjatihi sama jugalah, idhafah kepada masdar, menafkahkan akan isterinya. Memberi nafkah isteri. Bukan. Sebab dia anfaqa yufiqu infaq kan. Nafaqatu zawjatihi kita boleh buat idhafah bermakna lam juga. Nafaqah ay nafaqatun lizaujah. Nafaqah yang milik zaujah. Nafkah apa tu? Zahir batin lah. Zahir hak tu ubat lah, pakaian lah,
makan minum lah. Kalau batin, nisbah mengajar agama lah, membahagiakan isteri, bersetubuh dan sebagainya. Keseronokan yang bangsa batin. Maka kita suami wajib sentiasa itu menggembirakan hati isteri. Jangan buat dia sedih. Sedih dia, sedih kita. Sonok dia, sonok kita. Begitu. Sama lah isteri itu pun. Tu. Ni untuk suami bitamkini tami. Bitamkini tami. Sebab apa dia wajib beri? Dia sebab sababiah. Jadi kalau orang tak erti nahu, payah juga bitamkin wala pula. Sebab apa wajib memberi nafkah pada isteri? Bitamkini ai bisababi tamkin ai bisababi tamkini zaujati at-tami. Dengan sebab tamkinnya isteri secara sempurna. Tamkin sini satu istilah dalam fiqh mana serah tubuh. Serah total. Tubuh serah, agama serah berlaku kepada suami. Tam pula tu sempurna. Aku terima nikahnya Fatimah binti sekian. So. Maka maksud sah situ, antara maksud sahnya ialah isteri tersebut sudah rela untuk beri tubuh pada dia, sudah rela untuk memberikan urusan kehidupannya pada suami dia. Tu tamkin tak. Maka sebagai balasnya kita wajib beri nafkah. Sebab tu kalau dia menghalang kita daripada istimta', maka kita boleh tidak beri nafkah kerana dia nusyus. Tu dia nusyus. Keluar tanpa izin, nusyus, tak payah beri nafkah. Sehingga kalau dia bertaubat semula, dia kembali semula, baru beri balik. Bihasabil qadri, tapi beri tu pula bihasabil qadri, dengan qadar seadanya. Bihasabi, dengan qadar seadanya lah, dengan qadar yang sesuai. Al-laiqi, yang laiqi sesuai. Bihasabil qadri, dengan qadarnya lah. Bihasabil qadri, dengan kira-kira qadar. Al-laiqi, sifat qadar yang layak ia qadar itu, bihi, dengan dia, dengan birrajuli, dengan suami tadi. Kalau boleh tengok kita pekah lah. Kalau miskin, cara miskin. Sederhana, cara sederhana. Kaya, cara kaya. Pemberian nafkah berbeza-beza. Wahia dan bermula dia. Wahia dan bermula dia. Wahia ni asal ni kembali ni gini. Wahia ni asalnya kembali kepada al-qadru. Al-qadrul la'iq tu. Tapi sebab dia ra'i kepada khabar muqaddaratun tu muannats, maka dia pun buat hiya. Gitu. Wahia dan bermula dia al-qadrul la'iq. Al-qadrul la'iq itu muqaddaratun khabar. Qaddara yuqaddiru taqdiran wa huwa muqaddirun wa dzaka muqaddarun muqaddarani muqaddaruna muqaddaratun muqaddaratani muqaddarat. Ini mufrad muannats. Ditakdirkan akan qadar tu fil qillati, ta'alluq fi pada muqaddarah, fil qillati pada sedikit, wal kathrati ataf, dan banyak tu bi'tibari i'sarihi i'sari rajul wa isarihi wa isari rajul, ataf pada i'sar. Dengan diambil kira susahnya lelaki tadi dan senangnya lelaki tadi. Susah senang tu lah. Qadar mana? Wa tawassutihi, dan sederhananya suami tadi. Kalau isar mana kaya, kalau i'sar mana miskin, kalau tawassut mana sederhana lah. Wala tasqutu nafaqatuha bimudhi zamani bila infaqin. Jadi wala tasqutu, dan tidak gugurlah tasqutu saqata yasqutu. Tasqutu, tidak gugurlah fa'il nafaqatuha, nafaqatuz zaujati, oleh fa'il nafqah zaujah, bimudhi zamani, mudhi jar majrur, az-zamani mudhaf ilaih, dengan lalu oleh masa, idhafah masdar pada fa'il, dengan lalu oleh masa, bila infaqin, tanpa beri nafkah. Maksudnya apa dia? Maksudnya contohlah, kita tak beri nafkah 2 hari, maka 2 hari itu bukan terlepas, dia jadi hutang. Dia jadi hutang. Jadi hari ketiga tu baru kita nak beri, maka kita kena beri hari pertama, hari kedua juga, bukan hari ketiga tu saja.
Air pertama, air kedua tu juga dia panggil hutang. Hutang. Hutang nafkah pun ada. Hutang nafkah pun ada. Jadi tak terlepas, mana kena beri juga. Bal tasiru dainan. Tu kata tu. Bal tasiru ay bal tasiru nafaqatuha tu. Bahkan menjadilah oleh nafkahnya dhamir mustatih hiya jadi isim tasiru dainan khabar tasiru. Adik-beradik kana. Sara yasiru. Jadi hutang tu ala rajuli atah seorang lelaki. Ai dainan jadilah tasiru tu ala rajuli atah seorang lelaki tadi. Jar majrur. Lelaki ni suamilah. Lianna nafaqata zaujati muawadatun fi muqabalati tamkini. Kerana bahawasanya, sebab apa? Ilat bagi kata kenapa jadi hutang. Kerana bahawasanya nafaqata zaujati, memberi nafkah pada isteri itu, nafkah isteri itu muawadatun khabar lianna ialah akad ganti. Ganti, ada gantinya. Ganti apa? Fi muqabalati tamkini, pada muqabalah ni pada melawan tamkin badan. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni isteri tu tamkin badan, sebagai gantinya ialah kita beri nafkah lah. Tu muqabalah tu. Dia beri ni, kita beri tu. Dia beri A, kita beri B. Tu dia punya muawadah dia. Jadi sekarang ni hari pertama, hari kedua dia tamkin. Tiba-tiba kita tidak beri nafkah, tak boleh. Kecuali hari pertama, hari kedua dia nusyus. Tu tak apalah sebab gugur nafkah. Tak jadi hutang. Itu. Bi khilafi nafaqatil qaribi. Ini. Berbeza ay wa hadha nafaqatuz zaujati sabitun bi khilafi nafaqatil qaribi. Berbeza dengan nafkah keturunan kita, keluarga kita yang terdekat. Nafaqati jar majrur, jar majrur lah mudhafu ilaih, al-qaribi mudhafu ilaih, bi khilafi jar majrur. Fa innaha tafri', maka sesungguhnya nafaqatul qarib khabar tasqutu gugur ia nafkah keluarga tu bidzalika mudhi zaman, dengan demikian lalu masa. Mana kalau hari pertama, hari kedua tak beri, hari ketiga baru beri, maka tak payahlah beri hari pertama, hari kedua sebagai ganti, tak payah. Dia bukan hutang pun. Sebab apa tak payah beri? Sebab dia bukan muawadah. Lianna nafaqatal qaribi. Kerana bahawasanya nafkah keluarga ni, jadi isim lianna khabar. Muawanatun ialah muawanah. Awana yu'awilu. Muawanah saling tolong-nolong. Tolong-nolong. Atas tiket tolong-nolong ya nafkah keluarga terdekat ni. Keluarga terdekat ni maksudnya saudara-saudara. Kita bantu saudara kita, bantu cucu ke. Maka itu tidak ada masalah. Baik itu muawanah. Wa yajibu 'ala ar-rajuli, dan wajiblah atas seorang lelaki. Aidan ay kama yajibu 'ala ar-rajuli nafaqatuz zawji. Begitu. Aidan tu kena takdir juga. Aidan ay kama yajibu 'ala ar-rajuli nafaqatuz zawjati. Itu. Wajib juga ta'limu fa'il, mengajar akan maf'ul bih, idhafah masdar pada maf'ul. Zaujati rajuli, mengajar akan isterinya, dia suami, dia rajul tadi, mengajar maf'ul bih bagi ta'lim. Barang akan barang tahtaju yang berhajatlah ia zaujah, isteri tadi, ilaihi kepadanya ma. Apa ma? Bayan min furudil ibadati, daripada fardu ibadat, ataf wa sunaniha wa sunanil ibadah, dan sunat ibadah. Apa tu furud tu? Bayan lagi. Min taharatin, daripada bersuci, ataf wa salatin, dan sembahyang, ataf wa zakatin, dan zakat, ataf wa saumin, dan saum, wa hajjin, dan haji. Nokta situ. Jadi wajib mengajar benda yang berhajat kepadanya. Yang ini tak dapat tidak. Mana benda wajib lah. Fardu ain. Sekurang-kurangnya fardu ain. Tak mampu mengajar, maka dia yang wajib belajar, kemudian balik mengajar isteri. Tak mampu juga, dia pergi hantar isteri. Begitu. 3 tu. 3 step lah. 3 tu ya. Lingkaran apa 3 tu ya. Libat tu orang yang belajar agama ni, orang yang FKI, maka rebut peluang
waktu kita mengaji sekarang ni jadi aling. Sealing-alingnya supaya nanti kita kahwin tu boleh guide isteri tu. Boleh pimpin isteri tu. Ni apa pun tak tahu. Soalan basic tanya juga. Macam mana ni? Tu. Taharah, bayang, zakat, puasa, haji. Haji ni bila dia nak pergi haji lah. Ni nafkah juga ni, nafkah batin ni panggil. Ni nafkah batin ni kau ngajar ni. Kaji mok saja. Wa ma yata'allaku atah lagi pada taharah. Dan barang yang bersangkut paut, ia barang ta'alluq sangkut paut bil haidhi, dengan haid. Wajib ngajar. Sebab apa? Sebab kalau tak tahu haid, dia boleh buat sembahyang waktu ketika haid. Maka hukum dia haram. Maka tanggungjawab suami itu untuk membebaskan isteri dia daripada perkara haram. Boleh jadi dia bersetubuh dalam keadaan isteri dia sedang haid. Kalau bersetubuh dalam keadaan isteri dia sedang istihadah, tak apa lagi. Jadi kita dah bahas dulu dah. Dalam kitab Al-Majmu' bersetubuh dengan isteri ketika istihadah, khilaf pandangan mu'tamad, tidak ada masalah. Kerana al-mustahadah tu, orang yang mustahadah tu seperti orang suci. Cuma tak tahulah, lalu kedok tak tahulah cerita lah tu. Walaysa lahu darbuha ala tarkis salati wa nahwiha min huquqillahi, dan tidaklah baginya bagi rajul, bagi laki tadi, isim laisa muakhar, darbuz zaujah, idhafah masdar kepada maf'ul. Lahu ta'alluq satu mahzuf, khabar laisa muqaddam, lahu jar majrur. Tidak boleh suami tadi pukul isteri. Pukul sini bukan kedegang tu, pukul biasa tu. Pukul yang tidak menyakitkan. Kenapa tu? Ala tarkis salati, atas meninggalkan akan sembahyang, idhafah masdar kepada maf'ul, yakni bagi isteri. Wa nahwiha wa nahwis salah, dan seumpama sembahyang, bayan min huquqillahi, daripada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Huquqi jar majrur, Allahi mudhafun ilaih. Puasa ke apa-apalah benda yang hak Allah Ta'ala, maka tak boleh pukul. Ni khilaf. La syara' uqudul ujaim pun kita baca dah dulu. Khilaf kan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Pukul sini bukan perdebang itu dah. Pukul macam biasalah, pukul dengan hujung serban. Pukul yang tidak menyakitkan. Pukul sekadar untuk pengajaran. Khilafan ay hala kauni, hal keadaan aku mukhalifan, berbeza pandangan, libnil Barizi, bagi Imam Ibnu Barizi, dia kata boleh. Bal yaqtasiru 'ala al-amri bi khilaf, bal yaqtasiru, bahkan yaqtasiru, bahkan kejap, bal kejap, bal yuqtasaru 'ala al-amri, bal yuqtasaru. Ni Ibnu Barizi ni lebih kurang ni. Lebih kurang ni maqulqah bagi Ibnu Barizi ni. Ibnu Barizi kata apa? Bal yuqtasaru 'ala al-amri. Bal yuqtasaru bal idra' intiqali yuqtasaru fi 'ala al-amri. Bahkan yuqtasaru, bahkan
dihakkan, dibatalkan akan dia akan darbuz zaujah itu alal amri ay ala amrillah, atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Barizi kata di pukul tadi tu, pukul isteri tadi tu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nak kata Ibnu Barizi ni menyokong pandangan mengatakan bahawasanya boleh pukul isteri atas hak Allah taala. Tidak melaksanakan hak-hak Allah taala boleh pukul dia, pukul yang tak menyakitkan. Bukan tasbih pukul gila-gila dak. Bi khilafi hadza sabitun bi khilafi huquqi nafsihi nafsi rajul. Berbeza dengan hak dirinya rajul. Mana hak diri rajul boleh pukul dia. Boleh apa? Pukul dia. Kastet nasihat. Tinggal tempat tidur, pukul. Dia buat satu benda yang nusyus, contohnya nasihat dia, tak betul ni haram, bla 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 bla. Tak mau dengar, pisau tempat tidur. Tak jadi juga, pukul. Tak jadi juga, tak tahu. Wahia, dan bermula dia. Bermula dia huququ nafsi rajul. Apakah hak-hak suami yang wajib atas isteri? Ni wahia, iaitu siyanatu nafsiha, memelihara akan dirinya, diri zaujah, idhafah masdar kepada maf'ul, min antu ta'u, bahawa menjaga diri, min antawatta'a, bi antawatta'a, maksudnya watta'a yuwatti'u, watta'a yuwatti'u, ni fi'il madhi ni. Boleh tuwati'a, tuti'a, boleh belakang tu. Bahawa mewati bersetubuh ia isteri tadi, bersetubuh tu farashahu. Farashahu tu ay fi farashihi, ya mansub ila zail khafi, pada katil, yakni pada tempat tidurnya dia suami, ghairuhu ghairu ghairahu maf'ul bih, akan selainnya, selain rajul, selain suami. Ni menjaga diri daripada dia tu bersetubuh di tempat tidur suami dengan orang selain suami dia. Zina lah. Zina dengan selain suami dia, tak boleh. Dia dipanggil haqqul firash. Ya, ada sila fiqh nanti akan datang gunakan hak tu, haqqul firash. Hak firash, firash ni tempat tidur, ranjang suami tu, tempat tidur suami tu. Ya, ada hak dia, tidak boleh siapa-siapa masuk atau mak pak sekalipun, kecuali izin. Di situ dah segala-galanya berlaku. Tu wal ihtijabu, ni ataf, ni yang kedua. Antara hak suami yang wajib atas isteri juga, wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha mimma yahrumu nadharuhu. Tu apa dia? Iaitu wali ihtijaban, buat tutup. Yahtajibu ihtijaban, buat tutup. Ini pakai hijab tutup aurat seorang tu. An ru'yati ihtijab ta'alu'an an ru'yati ajnabiyyin, daripada lihat oleh laki-laki ajnabi, idhafah masdar berfa'il, li syai'in, kepada sesuatu, min badaniha, badani zaujah, daripada badan anggota tubuh isteri, mimma, daripada barang, yahrumu nadharuhu, daripada barang yang haram oleh lihatnya barang. Nadharu fa'il, hu mudhaf ilaih, nadharuhu idhafah masdar kepada maf'ul. Hu tu balik pada ma tu mausuliyah, ma tu kena kepada anggota, masalah dia kena pada anggota. Barak ni.
Parok juga ni. Dalam bab aurat dia ada gini. Auratun an nazari ajnabi dengan auratun aurat yang wajib ditutup. Ya aurat bukan ni gini. Bukan aurat dia je. Aurat yang wajib ditutup dan tempat yang lelaki tak boleh tengok. Tempat yang lelaki tak boleh tengok seluruh tubuh badan perempuan. Satu. Aurat yang wajib ditutup kalau busyra kali kalau dalam busyra kali aurat yang wajib ditutup ialah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Tapi nisbah seluruh tubuh tu macam mana pula? Oh, tu nisbah kepada haram lelaki tengok. Dia bahagi itu. Dia bahagikan begitu kalau busyra kali. Aurat perempuan tu seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi aurat nisbah orang lain haram tengok seluruh tubuh. Gitu. Tu dalam busyra kali. Dalam kitab-kitab contohnya kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfah memang jelas lah. Kata seluruh tubuh atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua muka dan tapak tangan. Ada yang kata begitu. Jadi gini. Berhijab lagu mana pun, sama ada kita guna aurah untuk tutup, auratul hijab, aurat untuk kita tutup, iaitu seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, ataupun kita pilih atas pandangan yang mengatakan tutup seluruh tubuh badan juga, maka kena jaga daripada ajnabi tengok. Bukan sekadar tutup saja, tutup bahagian yang ajnabi boleh tengok, antaranya aurat. Ni mimma yahrumu nadharuhu ni. Yang dia nazar tu haram tu bukannya selain muka dan tapak tangannya, tak, seluruh tubuh. Maknanya apa? Maknanya gini. Okey, pakai hijab nisbah tutup boleh ambil dua pandangan lah, sama ada tutup semua ataupun kecuali muka tapak tangan. Tapi nisbah zahir depan ajnabi tak boleh juga sebab dia haram tengok kita atas pandangan mu'tamad Imam Nawawi walaupun tidak bersyahwat sekalipun. Jadi kalau kita hurai lebih-lebih lagi, maknanya apa? Jangan zahir diri kita perempuan depan ajnabi itu bila bersuami. Waktu gambar tak payahlah gambar tu letak dalam Facebook. Walaupun ada perbahasan gambar tu letak dalam cermin ke letak dalam phone ke, ada perbahasan lah, bukan secara hakikilah gitu tengok. Jadi mimma yahrumu nadharuhu ni diqaitkan dengan selagi tidak ada hajat. Kalau ada hajat lain cerita lah. Hajat perubatan ke jual beli ke syarat ke apa tu lain cerita. Mana kalau lah perempuan tu kerja, janganlah sampai tahap dia tu tepek dengan ajnabi selain suami ketika kerja. Tu contoh. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati. Tu. Dan antara hak huququz zaujati lagi ialah wa tarku, atah pada mana tu? Atah pada mana tadi? Siyanatu. Atah awal lah. Atah pandangan pertama, atah pandangan kedua, ataf kepada alih dijabuh. Wa tarku mutalabatiha, talaba yutalibu mutalabah, idhafah masdar kepada maf'ul. Mutalabatiha tu itu idhafah masdar kepada fa'il. Itu pula. Dia meninggalkan silap. Betul lah. Wa tarku mutalabatiha tu idhafah masdar kepada maf'ul, boleh ke? Jadi tarku zaujah mutalabatiha. Okey. Mutalabatiha tu sendiri idhafah masdar kepada fa'il. Betul. Meninggalkan akan menuntut oleh isteri lahu bagi suami. Menuntut apa? Bima fawqal hajati. Talaba ta'alluq ba. Bima dengan barang, fawqa ay bima thabata dengan barang yang telah sabit ia barang fawqal hajati, atas hajat. Mana? Minta sesuatu yang suami tidak mampu beri.
Jadi dia jaga diri daripada meminta sesuatu daripada perkara-perkara yang suami tak mau beri. Kalau mampu sila. Habis. Kemudian mana tadi? Wa ta'affufuha. Ta'affafa ya ta'affafu ta'affufan. Idhafat masdar pada fa'il. Dan menjaga olehnya isteri tadi an tanawulil malil harami, daripada menerima harta yang sifat haram, harta yang haram. Menerima harta yang haram tu dia jaga. Tak akal lah. Fayajuzu darbuha. Maka titik noktah, maka fayajuzu, maka haruslah fa'il darbuha, darbuz zaujati, hukum isteri itu bitarki tilkal huquqi, bi sababiyah, dengan sebab tarki tilka idhafah masdar pada maf'ul, al huquqi badal, dengan meninggalkan, dengan sebab meninggalkan akan hak perkara tersebut. Pukul tu lagu mana? Dengan perkara yang tidak menyakitkan, hujung serban, kayu sugi, gitu ya. Wa yajibu aidan ay yu'allimaha wujuba ta'ati zawji. Dan wajib aidan juga ay 'ala zawji lah. Wajib juga atas suami tadi, seperti mana wajib mengajar sembahyang, puasa, haji, zakat, umrah, haid, nifah, wajib ajar tu. Tak ajar berdosa. Haid, nifah tak ajar berdosa. Sama ada tak mengajar, ataupun dia tak belajar dan lepas tu mengajar, ataupun dia tak suruh isteri dia mengaji. Bab haid nifah. Haram. Haram. Tak boleh, tak payah kahwin. Nak cerita. Kalau tak boleh lagi, tak payah kahwin. Tu nikah tu dia ada beban yang wajib. Kalau tak mampu buat, haram dosa. Orang kahwin nak dekat dengan Allah Ta'ala, kau jauh. Wa yajibu aidan ay yu'allima zaujatah, bahawa allama yu'allimu, bahawa mengajar ia suami. Dhamir mustatir kembali kepada suami, itu fa'il. Ay yu'allimaha ta'wil masdar jadi fa'il yajibu, ay ta'limuha, gitu. Tu maf'ulun bih akan isteri, wajib mengajar akan isteri. Maf'ulun bih kedua wujuba ta'ati zauji, akan kewajipan taat suami. Wujuba maf'ulun bih kedua, wa huwa mudhaf, ta'ati mudhaf ilaih, az-zauji mudhaf ilaih. Wajib mentaati suami, wajib juga ajar. Macam mana cara mentaati suami? Tu syarak aku dulu jai, dibacalah dekat isteri tu. Syarak aku dulu jai ke Bu Himmah ke. Wajib ngajar. Kita mudah dah, kita baca dah. Baca dah lah kau. Fima laisa bimaksiatin. Ta'at tu pula, ta'at fima, pada barang, pada perkara, laisa yang bukanlah ia perkara, bimaksiatin, maksiat, ba zaidah, maksiatin tu khabar laisa. Wa yu'allimaha, ataf lagi pada yu'allima, dan mengajar ia suami, akan isteri. Mengajar apa lagi? Hurmatal kadhibi, akan haram nipu. Wajib mengajar. Ni dengan suami menipu kali. Haram nipu, wajib mengajar. Ala wujudil haidhi. Begitu. Bukan menipu secara umum. Menipu tu pula dia kata, mengajar isteri akan haramnya bohong berkaitan ala wujudil haidhi, berkaitan dengan ada haid, awin qita'ihi, ataupun putusnya haid. Menarik ni. Wujudil haid idhafat masdar pada fa'il. Inqita' bersama idhafat masdar pada fa'il. Inqata'a yanqati'u inqita'an. Ila ghairi dhalika, sehinggalah selain daripada dhalika wujudil haid ila akhirih itu, min umurid dini, daripada urusan-urusan agama. Min tu bayar bagi ghairi dhalika lah. Apa selain daripada demikian itu? Daripada segala urusan-urusan agama yang lain. Wajib mengajar. Wajib mengajar isteri jangan bohong ketika putus haid dan juga haid. Mana? Sebab apa? Sebab kalau dia betul, mana? Sebab apa? Sebab boleh jadi isteri bohong, malah bersetubuh. Kalau suami itu minta. Tu. Jadi wajib dia ajar. Wajib juga. Ni rare ni. Tak pernah tengok kita ibarat soreh begini. Wajib mengajar, haram
berbohong atas wujud haid dan terputusnya haid. Oh, ini rare ni. Jarang kita tengok begini. Tu. Habis dah untuk suami pula, untuk pak pula. Wa yajibu 'alal aba'i, dan wajiblah atas pak itu fa'il nafaqatul auladi, memberi nafkah pada anak-anaknya. Al-aulad jamak bagi waladun. Waladun, waladani, auladun. Bila tu wajib? Idza a'saru. Apabila payah, apabila susah oleh mereka itu aulad. Wa ajazu 'anil kasbi, dan lemah mereka itu aulad, 'anil kasbi, daripada kerja. 'Anil kasbi jar majrur. Wajib tu. Bila mana? Bila susah mereka, dan bila payah ataupun bila lemah nak kerja. Kenapa tu? Li sigharin, kerana kecil ia, masih kecil lagi. Nak kerja apa? Au zamanatin, ataupun lumpuh. Lumpuh wajib lah. Wajib juga. Walaupun besar. Lumpuh. Dia nak kerja macam mana? Au jununin ataf, ataupun gila. Au maradin, ataupun sakit. Tu wajib lah. وهذه النفقة لا تقدر في كثرتها وقلتها بل هي بقدر الكفاية. يعني beza dengan isteri tadi. Kemudian nafkah untuk anak-anak macam mana pula? وهذه النفقة, هذه مبتدا, النفقة badal, لا تقدر sifat khabar. qaddara yuqaddiru taqdiran, tuqaddaru tu bina majhul lah. Dan bermula nafkah ini tidak diqadarkan akan nafkah ini fi kasratiha, pada banyaknya nafkah, ataf wa qillatiha, dan sedikit nafkah. Tak kira hal tu, bahkan ia bermula dia nafaqatul aula itu bi qadri aisabitatun khabar, sabit ia bi qadril kifayati, dengan qadar cukupnya saja. Qadar cukupnya. Cukup dia banyak mana? Sudah selesai. Tapi kalau isteri tadi ada, kalau kaya, kadarnya begini. Kalau miskin, kadarnya begini. Kalau pertengahan, kadarnya begini. Tu ngaji tak pekoh lah pula. Wa takhtalifu bi kibaril auladi wa sigharihim wa sigharil auladi. Dan berlaku perbezaan. Takhtalifu wa takhtalifu ay wa takhtalifun nafaqatu, dan berbeza-beza oleh fa'il nafaqah itu bi kibaril auladi, dengan besarnya anak tersebut, atau wasigharihim, dan juga kecil mereka itu, masih budak-budak dengan dewasa macam mana, wazahadatihim, dan kebencian mereka itu, warughbatihim, dan suka mereka itu. Jadi nafkah tersebut berbeza sesuai ukurannya, dia besar ke kecil, mana yang tak suka, mana yang suka. Maka dia kata wajibu alaihim ta'limuhum. Mana beza habis selesai gitu. Mana kalau anak tu kecil, budak-budak darjah 1 dengan orang tingkatan 1, lain ya. Cara nafkah dia beza-beza. Kawan tu RM5 cukup lah, kawan ni tak cukup RM5, kena RM10. RM10 lah kawan tu. Wa yajibu alaihim ta'limuhumul adabah, dan wajib atas mereka itu aba, pok tu fa'il, ta'limuhum idhafat masdar kepada maf'ul, 'allama yu'allimu ta'liman, mengajar ia bapak tadi akan mereka itu aulad, al adaba maf'ul bih bagi ta'lim, maf'ul bih kedua, tapi sini maf'ul bih lah i'rab, sebab hum tu jadi mudhaf ilaih. Beza kalau dibuat gini, ta'limuhu iyahum al-adaba. Jadi gitu lah. Kalau iyahum jadi maf'ul bih pertama, al-adaba maf'ul bih kedua. Fi sigharihim, pada ketika kecil mereka itu, wat taharata ataf, dan bersuci ataf, was salata, dan semaya. Wajib mengajar ada mayang taharah. Bila yang wajib mengajar ni? Wajib mengajar ketika mana anak-anak tu faham lah apa dia mengajar tu. Ni tak duduk kecil lagi ngajar, tak jadi. Tapi kecil tu boleh latih. Dari sudut latih je lah. Sudut wajib ngajar tu 7 tahun tu. 7 tahun tu suruh mayang dah. Bukan suruh semayang saja, suruh pergi ngajar sekali. Umur 10 tahun tak semayang, baru pukul. Umur 7 tahun tu suruh semayang lagi pula mengajar. Umur 7 tahun tu umur yang
kena mengajar dia. Bukan bawah 7 tahun tu. Bawah 7 tahun tu boleh main-main gitulah. Dia pun bukan faham tak pun. Habis 5-6 tahun kau boleh dah tahu tu. Wa amarahum bidzalika ba'da tamyizi. Sini kata dah. Wa amarahum, dan memerintahkan iyo. Wa amarahum, memerintahkan ia. Wa amarahum ay wa amara al-aulada, ya, menyuruh ia pak tu nak balik pada siapa sebab al-aba tu jamak. Tak jadi sih. Wa amarahum hum tu balik pada aulad dah. Amara tu kalau nak balik pada abah, dia balik pada jamak. Amara tu mufrad muzakkar. Kau boleh rujuk lain lah. Mana wa amarahum dilema kau ni. Amarah tu rujuk pada abad dah, cumanya dia kena mufrad kau, kena mujamak. Kalau amaruhum, menyuruh mereka itu abad. Tengok lain nanti. Boleh ke tak rujuk dhamir mufrad? Sebab kalau rujuk dhamir dia kena ra'i belaka. Beza kalau dia jadi fa'il. Ada wali ya tadi. Mana perkataan wali? Kalau nak kata mafhum min siyaqil kalam, boleh juga. Cumanya tengok balik lah ni. Boleh ke dah rujuk dhamir kepada jamak taksir? Ni jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim tak boleh lah. Itu jelas. Tapi berasa kena rujuk jamak juga. Beza dengan kaedah kullu jam'in muannathun. Maka dia tu jadi muannah, tu lain, tu jadi muannah. Maka nak buat sifat dengan dia jadi muannah mufrad. Tak apalah, faham tu. Hum akan mereka itu aulad, mereka itu anak-anak. Bidzalika ta'lim, dengan demikian mengajar. Ba'da tamyizi, selepas daripada tamyiz, mumayyiz. Ba'da zarah zaman. Maf'ulun fi mansub, tamyizi mudhafu ilaih. Ma'a tamami sab'i sinina, serta tu ma'a tu ta'alluq suatu mahzuf hal bagi tamyiz, ai hala kauni tamyizi, hal keadaan tamyiz itu sabitan sabit ia ma'a tamami sab'i sinina, serta sempurna 7 tahun. Mana 7 tahun lagi pula mumayyiz. Apa mumayyiz alamat dia? Boleh makan sendiri, boleh berak kecil sendiri, tengok kanan kiri sendiri, mudarat dengan manfaat boleh tengok sendiri. Tu tamyiz tu. Wa darbuhum ataf kepada ta'limuhum. Bukan. Ataf pada amara. Wa darabahum
dan memukul ia. Sama juga tu. Sama juga tu. Hum akan mereka itu aula ala tarki dhalika, ay ala tarki dhalika as-salah wal adab wat taharah. Dan benda sunat pun wajib juga kita, wajib pula. Benda sunat pun dianjurkan untuk ngajar juga. Dah pukul bila? Fi 10 sinina, pada umur 10 tahun. Sembahyang ada dalil, puasa tak ada dalil, tapi qiyas. Qiyas kepada hadis sembahyang. Kemudian 10 tahun. 10 tahun khilaf, takriban ke tahdidan, khilaf. Wa tahdhir, mana tadi hilang dah. Wa tahdhirihim. Atah pada tarki. Wa tahdhirihim. Kejap. Kat ni. Kejap. Itu ataf kepada pada ta'lim. Ataf pada ta'lim. Tahdhiruhum. Wa yajibu alaihim ta'limuhum wa tahdhiruhum. Ataf situ. Ataf itu rasa macam something je. Gitu. Bukan amarahum. Patutlah pun. Amruhum atah pada ta'limuhum. Gitu tak nampak tu rasa tak sedap tadi. Amruhum sedap tu. Wajib oleh mengajar, wajib oleh menyuruh. Gitu. Wajib oleh pukul. Gitu. Wajib oleh tahzir. Atah belaka pada taklim. Tu tak jumpa jari. Kafi'e tu. Aduh lah. Sekali lagi, wa yajibu alaihi ta'limuhum al-adaba fi sigharihim wat taharata. Kejap, wat taharata. Wat taharata atah pada adab. Was salata wa amruhum atah ta'limuhum. Wajib atas mereka itu menyuruh mereka itu aula bidzalika bukan bidzalika ta'lil lagi tu, bidzalika al-adab, ataupun bidzalika as-salah wal adab, ataupun bidzalika al-madhkur min al-adab wat taharah was salah, begitu. Ba'da tamyiz, begitu. Ma'a tamami 7 sinina wa darbuhum ala tarki dzalika fi 10 sinina. Pukul. Suruhan tu suruhan untuk pukul pada umur 10 tahun. Wa tahdhiruhum. Wajiblah kau ni. Dan wa tahdhiruhum, dan memperingati ia akan mereka itu aula hadzara yuhadziru tahdhiran. Dhafa masdar pada maf'ul. Tahdhiruhum minal kadhibi, daripada bohong. Wajib wali tu pula pak tu pula wajib wajib untuk melarang mereka itu bohong. Wal fujuri ataf kepada kadhib, dan fujur ni bohong juga. Bohong juga fujur ni. Wal fuhshi, dan juga melakukan wal fahshi wal fuhshi, dan melakukan perbuatan buruk. Was saraqati, dan juga curi. Wa ghairi dzalikal madhkur, dan selain daripada yang tersebut itu. Apa-apalah mana zalika tu? Minal manhiyati bayan, daripada segala perkara-perkara yang dilarang. Noktah. Baru nampak. Patut tak nampak pada tadi amarah mana fi'il. Aduh. Wa minal huquqi, dan sebahagian daripada hak-haknya. Hak apa? Hak pak tu. Bukan. Wa minal huquqi ay huquqil aulad, dan sebahagian daripada hak anak-anak itu. Al huquqi jar majrur. Alif lam tu ganti pada mudhaf ilaih mahzuf. Taqdiruhu huquqil aulad. Itu mubtada muakhar. Tahsinus ismihim, memperbaikkan akan nama mereka itu aulad. Idhafah masdar kepada maf'ul. Hassana yuhassinu tahsinan. Min ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Minal huquqi jar majrur.
Wajib dah. Hak mereka anak-anak tu juga ialah kita ni memperbaikkan, memberi nama yang baik kepada mereka. Ibtidaan pada permulaan, fi ibtida'in pada permulaan, ini permulaan lahir. Lahir itu beri anak dah, beri nama dah. Dan juga wa taghyiran. Wa taghyiran itu atah pada ibtidaan. Wa minal huquqi tahsinu ismihim ibtidaan wa taghyiran. Gitu Wa minal huquqi tahsinu ismihim ibtidaan wa taghyiran. Ini ibtidaan ay fi ibtidai pada permulaan lahir. Wa taghyiran ay fi taghyiri ay wa minal huquqi tahsinu ismihim fi taghyir ay fi taghyir ismihim inda fuhshi ismihim. Gitu. Tu wa taghyiran ay fi taghyiri tahsin ismihim fi taghyiri ay fi taghyir ismi inda fuhshi ismihim, ketika buruk nama mereka itu. Contohlah ni lahir-lahir nak buh nama anak tengok ulama sebut tu nama jin, dah tukar. Dah buh lahir sia, tak apa, tukar. Tu nama jin. Contoh nama dia Ifrit, contoh. Dia tak tahu Ifrit tu jin, contoh. Lepas tu lepas 2-3 hari mengaji kitab, rupanya nama jin. Lepas tu dia pergi tukar. Boleh tukar. Sebab apa? Sebab buruk nama dia. Faqaulun nazimi, maka bermula perkataan nazim, anfiq wa'allimhum tu badalun min qawlihi, ialah badal khabar, badal bagi perkataannya perkataan nazim, wahfaz. Bagi perkataan nazim, wahfaz. Ni mana badal fi'il dengan fi'il. Pasti jumpa ni badal fi'il dengan fi'il. Jadi wahfaz tu mubdal minhu, anfiq dan wa'allim tu dia punya badal. Mana? Jagalah oleh engkau akan hak-hak isteri dan anak-anak. Apa jaga tu? Memberi nafkah, mengajar. Tu ihfaznya. Bayanun li ma'nal huquqi. Lagi pula khabar kedua, menerangkan li ma'nal huquq, bagi makna hak-hak tu. Iaitu hak-haknya apa dia? Nak beri nafkah dan mengajar. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya perkataan musannif, fadzaka muhattamun. Maka fadzaka ta'limuhum wal infaq tu, wa infaquhum tu muhattamun wajib. Ai fa inna hifdzal huquqi wajibun, maka sesungguhnya menjaga akan hak-hak mereka itu. Hifdha isim inna, al-huquqi mudhafu ilaih, idhafah masdar kepada maf'ul khabar, wajibun wajib. Muhattamun diwajibkan akan dia, yang ni wajib lah. Fasmul isyarati, maka bermula isi isyarat, iaitu fadzaka, itu khabar raji'un, kembali ia li mafhum ihfaz, kepada mafhum perkataan ihfaz. Fadzaka ay fadzaka ihfaz. Apa ihfaz? Ay fadzaka ta'limuhum wa infaq. La lafzihi, bukanlah kepada lafaznya, lafaz ihfaz, bukan lafaz ihfaz tu sendiri, sebab ihfaz tu fi'il. Yang mesti rujuk sesuatu yang berbentuk isim ataupun mafhum kepada ihfaz, mafhum kepada fi'il. Kalau sekarang ni kita merujuk kepada mafhum kepada fi'il. Sini kita boleh dapat tahu, kata nak rujuk dhamir itu mesti rujuk pada isim ataupun mafhum fi'il. Tidak boleh direct pada fi'il. Bis. Li'anna la fi'la, tengok kaedah. Kerana bahawasanya fi'il itu isim li'anna, khabar la yarji'u ilaihi dhamiru, tidak boleh rujuk oleh dhamir kepadanya kepada fa'il. Dhamiru fa'il. Ni dia punya kaedah ni, boleh pegang ni. Jadi kalau kita nak rujuk dhamir, yang mana rujuk dhamir itu sepatutnya kena pada fa'il. Macam mana? Kena pada mafhum fa'il. Bukan pada kena bukan kena kepada lafaz fa'il itu sendiri, tapi mafhum. Ihfaz makna jaga. Jaga tu apa dia? Infaq dan juga ta'lim. Wasmul isyarati. Ni wasmul isyarati, dan isi isyarat pun tak ada juga ataf pada dhamir. Ay la yarji'u ilaihi ila al-fi'li, oleh fa'il ad-dhamiru wasmul isyarati, dan isi isyarah pun tak ada juga.
Kalau nak rujuk jadi musyar ilaih tu, kena rujuk hak mafhum. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yajuzu ay yakuna raji'an li mafhumi wa anfaqa wa 'allimhum wa anfiq wa 'allimhum. Sini pula. Wa yajuzu ay yakuna ta'wil masdar fa'il yajuzu ay kaunuhu. Bahawa adalah ia isi isyarah tu. Ia ismu isyarah tadi tu, za tu, raji'an khabar yakun. Kembali ia isi isyarah. Kembali li mafhumi ay ila mafhumi, kepada perkara yang dapat difahami daripada perkataan wa anfiq wa 'allimhum. Gitu juga. Jadi kita rujuk dhamir pun kalau kepada anfiq dan 'allim pun bukan rujuk pada lafaz, rujuk pada mafhum sebab dia fi'il. Kaedah al-fi'lu la yarji'u ilaihi ad-dhamiru wasmul isyarah. Gitu. Wat taqdiru, takdirlah. Bila kata mafhum kena takdirlah. Takdirnya masdar ialah wat taqdiru, dan bermula takdirnya ialah khabar, jumlahnya khabar. Fal infaq wat ta'limu wajibani, maka bermula infak, memberi nafkah. Infak mubtada, ataf. Wat ta'limu, dan mengajar itu khabar. Wajibani, wajib kedua-duanya. Ataupun at-taqdiru, bermula takdirnya begini. Fadzalikal madhkuru, maka bermula demikian mubtada. Al-madhkuru badal. Yang tersebut itu minal infaqi. Al-madhkur ta'alluq min, daripada nafkah, wa ta'lim, dan juga mengajar itu khabar. Wajibun, wajib iyo. Sama habis ugang. Tu takdir, mengajar sikit lah. Takdir, mana penting takdir ni? Kalau tak penting, dia tak akan bubur dalam syarah, dalam hasyiah. Jadi kita kena reti takdir, musyar ilaih, silah mausul, a'id dhamir, kena tahu. Kalau dia isi mausul, kena cari dah silah a'id. Kalau dia isi isyarah, kena cari musyar ilaih. Kalau dia hu apa semua tu dhamir, kena cari a'id dhamir dia ke mana. Baru sah nak baca kitab. Dia baca kitab sesuatu khabar, tak sedap ilmu dapat juga, bukan kata tak manfaat. Tak sedap dia tak gitu, tak ada ulama buat penat-penat lah rujuk dhamir zalika apa semua tu, kita baca macam bodoh itu ya. Tak kena lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Setakat itu dulu pada hari ini. Kelas 4 pukul 8 rasanya, 8-9 tu. InsyaAllah sambung pula pada esok pagi, insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.